Baik, saudara. Berita semalam di saat mereka melakukan unjuk rasa dan membuat sokongan kononnya di pintu masuk, pintu nombor 2 di Istana Negara, kononnya mau menghadap Tun Yang Mulia Pertuan Agong untuk menghantar bantahan. Tiba-tiba tersiarlah berita bagaimana Duli Yang Mulia Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melaporkan dan membincangkan tentang mesyuarat pra-kabinet di Istana Negara. Istana Negara melalui catatan di Instagram dan Facebook rasmi memaklumkan sesi itu juga cukup istimewa kerana kedua-dua pemimpin khususnya Al-Sultan Abdullah ia merupakan mesyuarat terakhir sebelum Duli Yang Mulia Baginda Yang Pertuan Agong menamatkan tempoh pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Agong pada 30 Januari akan datang. Saudara, mereka berharap kononnya nak menghadap Agong, tapi yang masuk ke dalam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu yang kadang-kadang saya ketawa. Sebenarnya saya sejak menaiki takhta sebagai Tuan Agong yang ke-16, Baginda berkenan berangkat menghadiri mesyuarat pra-kabinet sebanyak 160 kali, termasuklah pada semalam. Jadi dengan 4 Perdana Menteri, saudara, ini yang hebatnya Duli Yang Mulia Pertuan Agong kita. Untuk tempoh Baginda berada di Singgasana Istana Negara, tukar 4 Perdana Menteri. Itulah keadaannya yang dapat saya laporkan. Di saat mereka membantah, tunjuk perasaan, kononnya ada. Itu surat akuan bersumpah yang tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiba-tiba saudara hari ini, kita sekali lagi dikejutkan apabila Ahli Parlimen Tanjung Karang, saudara, iaitu Datuk Dr. Zulkifli Hanafi, menjadi Ahli Parlimen yang terbaru, yang ke-6 daripada Blok Pembangkang yang menzahirkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan dengan itu menyaksikan kini sudah jumlah mereka yang menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dari kalangan pembangkang dan semua ahli parlimen daripada 222 adalah sejumlah 153 orang. Jadi tang mana letaknya yang katakan kerajaan ini gagal, kerajaan ini akan jatuh? Saya pun tak faham, saudara. Dan 6 orang. Itu Saudara Iskandar Zulkarnain, Saudara Zahari Kecik, Iskandar Zulkarnain daripada Kuala Kangsar, Saudara Zahari Kecik dari Jeli, Saudara Syuhali Abdul Rahman Labuan, Datuk Syed Abu Husin Bukit Gantang, Muhammad Azizi Abu Naim dari Gua Musang, dan yang terbaru itu Datuk Zulkifli Hanafi, Ahli Parlimen Tanjung Karang. Kadang-kadang saya nak ketawa juga, saudara. Di saat mereka mengatakan bahawa kerajaan ini tidak mendapat sokongan, nampak gayanya kata Osman Amir, dia kata kebanyakan sekarang ni yang naik bas orang asing. Itu semalam lah, laporan semalam. Sebab itu saya ingin menyantuni hari ini, iaitu bagaimana roh bangsa kita, roh Melayu semakin longlai sejak akhir-akhir ini. Kerana di sebalik santunan sebagai Perdana Menteri, saya rasa agak pelik bagaimana kita boleh menjadi bangsa yang begitu celupar untuk melontarkan kata-kata yang saya sifatkan paling biadab. Mereka sanggup menggelar pemimpin, saudara, sebagai babuk tua lah, kaki kunyit, malahan hingga ke tahap bicara mereka yang dalam kain pun disebut. Saya rasa terlalu celuparlah bangsa kita. Hilang peradaban bangsa Melayu yang sopan, ada santunnya. Saya sebenarnya tidak mahu mengulas soal ini, tetapi bila saya melihat semalam, bagaimana peristiwa semalam, orang tua yang dipunggah dengan bas. Mula-mula katanya semua akan hadir untuk berhimpun di depan pintu 2 Istana Negara. Pakai tengkolok, pakai songkok, baju Melayu bersamping. Akhirnya kita lihat orang tua-tua. Termasuklah mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Yang kadang-kadang saya kesian juga melihat duduk di bawah mentari yang panas waktu pagi.
Saya tak tahulah kenapa mereka sanggup melakukan tindakan begitu. Ini saya katakan, kebiadaban mereka semakin ketara. Soal jawab menjawab dalam hamburan maki hamun. Dan semua ini adalah untuk menimbulkan kebencian. Kerana mereka mahu merealisasikan fahaman politik. Dalam fahaman politik mereka adalah matlamat menghalalkan cara. Akhirnya agama ditunggang, bangsa dicaci, bukan saja dicaci, malah caci herdik. Rakan sebangsa dituduh dengan pelbagai nista. Hanya sekadar untuk menimbulkan kebencian yang teramat. Melayu sebenarnya, saudara, kalau kita baca dalam sejarahnya, kita berasal dari, nama itu diambil sempena nama sungai di Bukit Seguntang, saudara. Kalau mengikut buku Sulalatus Salatin yang termeterai perjanjian antara Demang, Lebar Daun dan Samsapurba, tercatat intipatinya di mana anak-anak Melayu tidak boleh menderhaka kepada raja. Raja tu pemimpinlah. Itu antara Demang, Lebar Daun dan Samsapurba. Begitu juga pemimpin ataupun raja tidak boleh memalukan rakyat. Jika ini berlaku, maka akan diterbalikkan. Akan diterbalikkan bumbung ke bawah dan tiang ke atas. Itu sumpahan. Itu satu ikrar di Bukit Seguntang. Itulah asalnya nama Melayu, kerana di situ terdapat sebuah sungai. Nama sungai itu adalah Sungai Melayu. Sebenarnya kita bangsa Melayu di negara ini adalah satu bangsa yang cukup apologetik. Kita begitu bermurah hati, kita menyantuni mereka yang datang. Kalau orang datang bertandang ke rumah, kita tidak memberi hamburan maki hamun. Paling-paling tidak pun kita akan menghidangkan secangkir kopi. Malahan kita akan terasa tersinggung kalau yang hadir datang ke rumah kita, mereka tidak sudi untuk minum walaupun secangkir kopi. Tapi kalau kita melihat apa yang berlaku semalam, saya geleng kepala. Apakah ini natijahnya? Di mana ruh Melayunya? Ini gambarannya. Kenapa kita semakin tega untuk melakukan tindakan yang tidak lagi melambangkan bahawa bangsa Melayu itu nilai murninya terlalu tinggi. Budi bahasanya, sopan santunnya sudah hilang, saya. Malahan dalam keadaan begini saya teringatlah kata-kata yang pernah dilafazkan oleh almarhum Pak Sako saya, Dr. Ishak Haji Muhammad, sewaktu saya bertugas di Akhbar Usaha Melayu. Dia kata, Kamal, you kena ingat, orang Melayu ni macam buah manggis. Saya kata, kenapa gitu Pak? Kamu lihatlah buah manggis itu. Kulitnya hitam, legam, tetapi di dalam isinya putih bersih. Begitulah Melayu. Tapi malangnya, Melayu ni juga kalau bercakap soal semangat, di luarnya kulitnya keras. Kalau balik ke kepala, bengkak adanya. Tetapi bila buka dalam, isinya lembik. Artinya kita punya semangat tu sekadar semangat saja. Itu kenyataan daripada Allahyarham Pak Sako, yang selalu saya dampingi sewaktu saya berkhidmat di Akhbar Usaha Melayu dulu. Malahan, kata Pak Sako, orang Melayu ni pula masalahnya, apa yang ada nak cerita dekat orang. Rahsia Melayu diceritakan, sebab itu di luar buah manggis itu terdapat dia punya dekat luar kulit tu, kalau 5 bintang situ, mana 5 ulas. Kalau 3 ulas. Artinya rahsia di luar. Kita tidak lagi menyimpan rahsia peradaban bangsa. Itu tutur kata Allahyarham Pak Sako yang masih tebal dalam ingatan saya. Jadi rahsia-rahsia kita tak sepatutnya kita dah pada orang. Dan ungkapan Melayu itu sebenarnya perlu diingat saya. Melayu ada 2 perkataan yang tidak ada dalam kamus bangsa-bangsa lain. Itu pertama sekali latah, yang kedua amok. Inilah kecanduan dalam kehidupan warga bangsa Melayu. Mudah melatah. Cucuk sikit saja, mulalah kita, malahan kadang-kadang sampai tersingkap kain-kain. Oh Melayu, sebab latah. Dalam sama ada dalam kamus Inggeris ke, kamus Arab ke, kamus Hindu ke, atau kamus bahasa Jerman, tak ada. Yang latah itu hanya ada pada orang Melayu. Dicucuk saja, maka melatah.
Jadi kesan daripada itu, kita semakin longgar. Roh perjuangan, roh Melayu, roh bangsa semakin longgar. Tambah-tambah lagi, sebut sikit dah nak mengamuk. Konon-konon mengamuk lah. Sebab itu pagi semalam, tapi tak ramai mana pun. Ada yang kata 2,000, ada kata 5,000, ada yang kata 1,000. Bagi saya tak sampai ke mana. Konon tunjuk hebat lah. Tak ke mana pun. Dan saya juga merasakan sejak akhir-akhir ini, orang Melayu kita semakin hilang jati diri. Dan semalam semasa saya berbual dalam live saya bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan selaku Timbalan Menteri Kerja Raya dan juga Ahli Majlis Tinggi UMNO, beliau menyatakan bahawa dari sejumlah lebih 32 juta rakyat Malaysia, di mana bangsa Melayu terdapat sejumlah 71.2%. Tetapi daripada 52 biliawan ataupun jutawan-jutawan yang terkaya di Malaysia ini, 3 orang saja Melayu yang mampu tersenarai. Itu pun peringkat bawah-bawah saja katanya. Iaitu Datuk Azman Hashim, Arab Malaysian Bank, Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari dan Datuk Azman. Itu saja. Tapi apa berlaku? Orang Melayu saling bertempur sama sendiri. Malahan, menurut Datuk Ahmad Maslan lagi, dia kata sebab orang Melayu ni suka makan gaji. Hari ni heboh pula dah apabila kerajaan, kabinet memutuskan kaki tangan kerajaan yang akan dilantik akan datang ini tidak berpencen tapi secara kontrak. Itu pun masih lagi dalam peringkat perbincangan. Bukan sesuatu yang tuntas. Oh, terus serang Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Hanya kerana beliau sebagai Presiden UMNO berada dalam kabinet, maka ini semua salah Zahid Hamidi. Saya geleng kepala saya. Takkan sampai begitu sekali mereka mewujudkan permusuhan. Saya katakan, mereka mencaci semata-mata untuk memburukkan sama sendiri. Sudahlah macam-macam sebelum ini dengan tuduhan, saya dah bercakap, saya panggil peguam datang menjelaskan bahawa apa yang dikenakan terhadap Datuk Zahid Hamidi itu tidak pun ada bukti sahih yang akhirnya bila dilepaskan terus dicaci. Kononnya ada campur tangan politik dalam sistem perundangan. Sebab itu Datuk Seri Zahid Hamidi berkali-kali menyatakan, orang Melayu kembalilah bertaut, kembalilah menyantuni. Ini tidak, sir. Apabila kabinet memutuskan, Datuk Seri Zahid adalah salah seorang daripada anggota kabinet bersama dengan 6 orang yang lain. Apakah kerana dia kena ikutlah apa orang ramai? Apakah kerana Datuk Zahid tidak mau keluar, membantah dan sebagainya, maka dia perlu dicaci. Dapat belakang kena balon saya. Saya tengok apa yang berlaku. Itu keadaannya. Akhirnya kita sama kita berantakan, hilang rasa hormat. Hilang rasa santun meletakkan pemimpin itu untuk dihormati. Kalau dah dilantik sebagai pemimpin, jadi kita hormatlah. Dengarlah kata pemimpin. Ini tidak. Ini sebab itu saya mengatakan bahawa orang Melayu kita ni kalau berterusan sebegini, ke mana kita nak pergi?